Yalah, bila kita nak storytelling ni, banyak benda dalam otak kita, banyak benda kita nak cakap, dan banyak benda kita rasa macam, alah, kalau aku cakap benda ni mesti tak menarik, kalau aku cakap benda ni dia rasa macam boring, aku sendiri pun rasa tak best cerita ni. Benda ni main kan, bila kita nak start something, bila kita nak bercakap, bila kita nak interact, we have this doubt in our mind. So bagi aku kan, first kali kita jangan doubt sangat lah, jangan kecilkan diri kita. Kita ni unik, aku unik, kau unik, kau ada cerita kau, aku ada cerita aku. Kita mungkin ada benda yang similar tapi bukan sama, persamaan tapi bukan sama. Faham kan benda tu? Contoh, kita suka makan mi goreng, tapi apa aku rasa dan perasaan aku tentang mi goreng lain dengan cara kau suka mi goreng tu. So kita ada benda yang sama tapi similar, kita ada benda similar tapi tak sama. Okay, so you have the rough idea kan. So ini pun boleh jadi topik untuk hari ni. Tengok, kita dah ada topik kan. Cerita je apa yang ada dalam kita punya mind. Dan benda ni pun praktis. Orang ada tanya lah, kenapa kau dah buat video ni? Because video ni benda lain. Video ni benda lain yang biasanya aku selalu buat. Ada phone lagi. Sorry, lupa nak silent kan. Biasanya aku buat video tentang sales, and bagi tips, teknik. Benda ni pun ada juga kan, tapi mungkin in antara salah satu cerita ni kan. This time aku nak buat beza. Aku instead of buat macam terlalu flashy, I just going to be very simple, very raw. I don't know, I just want to try something new kan. If it fails, alhamdulillah, at least aku ada cara untuk memperbaiki. Kita jangan takut tau untuk rasa kekalahan. Kalau nak berjaya, tak kisahlah apa-apa yang kau buat tu, kita kena berani ambil risiko dan berani terima kekalahan. Kekalahan sementara. It's not apa orang panggil tu, confirm defeat. It's not a confirm loss. You are not a loser. The only time kita akan jadi loser ialah bila kita quit. Bila kita dah give up, then yes, you can call yourself a loser. But aku rasa kau ni bukan loser, aku pun bukan loser. So kita akan terus buat benda apa yang kita percaya, walaupun tak ada siapa tengok, walaupun tak ada siapa compliment kan, bagi perkataan yang baik. It's okay, because successful people kan, kalau kita baca diorang punya biografi atau kita dengar diorang punya cerita pun, they are nobody, and most of them banyak kena kritik awal-awal. Tapi bila dah diorang meletup, semua orang nak kenal dengan kau, semua orang nak tahu macam mana kau buat. Masa awal-awal diorang tak nak lah habis tahu kan. So it's the same thing. So do it. So aku buat benda pun is the same thing. So I want to fail. Aku nak fail until I cannot fail. Faham tak? Ini aku ada cerita juga dekat anak aku kan. Aku cerita this program, kenapa aku nak buat. I want to try something new and I want to fail. Aku buat sampai aku tak boleh fail. Aku buat daripada orang tak tengok, tiba-tiba dah berjuta orang tengok. You never know. But have the vision. Itu apa aku ni vision. Dengar macam poyo, but lantak pi lah aku punya poyo. Kan? Aku buat kau yang susah. Wah. But yeah. So same goes to you. Ni aku punya advice jugalah kan. So bila cerita pasal kan tadi aku cerita pasal yang top producer kan. Bila kita top, bila kita dekat atas ni kan,
aku tak tahu macam nak cerita ni. Jangan ambil benda senang lah. Jangan ambil benda senang. Jangan fikir kalau bila kau talk semua orang suka engkau. Ya, diorang suka engkau, tapi diorang suka atas sebab diorang nak, they want to have something. They want the piece of cake. They want a piece of your cake. What kind of cake? It depends, kan. Tapi aku pernah jadi on top producer, and orang kiri kanan layan aku macam, yalah, kau top producer, dia layan kau macam orang top lah, dia anggap kau hebat semua, kan. Dalam agensi aku ni pun dorang have this mindset of we are family. Bukan ni apa, best, we are family ni best bila kau perform. Tapi the moment kau tak perform, sebelah mata pun tak pandang. Itu reality. But hey, this is business. So bila aku cakap business ni, it's business, so it's not family. Bila orang tu cakap family, kau anggap benda tu business. Itu saja, simple. You make money for me, I'm happy for you. Itu je. Because end of the day, agent kan, yang dapat overriding is kau punya leader. Kau dapat kau punya commission, yes, but they have their overriding on you. So dalam organisasi macam ni, ada banyak jenis orang macam kau, dan top producer come and go. Esok kau tak ada, hari ni kau tak ada, esok ganti orang baru. So know your game. So when they take advantage on you, you take advantage on them back. But be nice. Be nice. Be a nice person. Not nice lah. Sorry, not nice. Be a good person. Maksudnya jangan buat tai. Nice, I mean, nice ni dia is too vague. Tapi bagi aku better be good person, supaya a good person orang tak akan pijak kau. A nice person orang mungkin akan pijak kau. Good person, dia jenis kalau orang tu mengata atau orang tu yalah cuba nak bully, dia akan belasah balik. Nice person, kalau orang tu mengata atau dia bully, dia okey, dia pun terima saja. No. Tapi but end of the day, it's up to you. Kalau kau punya karakter macam tu, kau terima lah. But do not complain, kenapa orang buat macam ni aku, kenapa orang buat macam tu kat aku. Jangan complain pasal kau yang terima karakter kau macam tu. Kau yang create kau punya own karakter. Tak ada siapa create. Karakter ni ialah kita sendiri. Jangan salahkan orang ni atau orang tu. Jangan kata orang ni yang build kau. No, it's you yourself. You who decide what kind of character you accept in your life. That's it. Awal-awal masa kita kecil tu, masa kita belum balik lagi, yes, mungkin surroundings kita punya parents, orang yang jaga kita, yes, dia yang help us to build the foundation. Tapi the moment kita punya akal dah mature, kita decide kan. Sama juga bila akal kita dah mature, kita decide menipu, kita decide mencuri, kita decide buat benda yang tak elok. Sedangkan base awal-awal tu ialah benda yang baik, cakap benar, datang awal, benda-benda yang baik, kan. Tapi bila kita dah ada akal sendiri, boleh fikir sendiri, kita yang sendiri menipu, kita yang sendiri ponteng kerja, kita yang sendiri tak nak belajar. Siapa? Kita. So inilah karakter kita. So jangan salahkan orang lain. Faham? So take this. I think that's a good advice, kan? Spontaneously, I think that is a very good advice.
about character. Macam aku ni pun tak adalah macam how you see me now. This is not me if you say last 20 years ago. Aku dulu pendiam bro. Pendiam, jenis apa orang panggil, orang yang selalu belakang. Aku bukan jenis orang yang stand out. Aku bukan jenis orang okay, cuba cerita sikit. Aku macam tiba-tiba panic mode, tiba-tiba tak tahu nak cakap apa, kan. Aku ni dulu aku akan macam mana, aku yang jenis orang panggil sekarang introvert lah. Yes, introvert. That was me. Tapi bila time kerja, aku boleh kerja, kan. Time aku kena act, kena bercakap, kena pergi depan stage, yes, aku akan buat, because itu kena. But naturally, no. Kalau antara ramai-ramai dengan kawan, aku akan macam jenis duduk belakang, macam tu. Itu dulu. Tapi as time goes by, kan, aku belajar cara nak naikkan aku ni confident. Aku belajar bercakap dengan strangers, cara nak tegur. That is where I build myself. I build my confidence. And awal-awal tu memang payah sangat. Tapi it takes practice, kan. It takes practice. It takes years. And tak tahulah, bagi aku belajar naikkan confidence aku. Aku build diri aku sebab aku buat sales. Pasal sales, nak tak nak, kau kena jumpa orang, kau kena buat presentation, kau kena tegur strangers. Dan benda tu memang out of norm. Memang aku tak buat. Dulu, walaupun aku dulu dalam kumpulan VE, tapi VE masa tu ada lagi 4 orang. So 4 orang tu, dorang yang lah banyak bercerita, dorang yang lah banyak stand up ke depan. Aku tumpang aja. Tapi bila dalam sales, aku seorang, tak ada siapa. So kena buat. Sekarang ni mungkin kita ada kawan yang boleh support kita. Sekarang ni mungkin ada parents yang always there for us. But kita kena ingat, end of the day, kita seorang, tinggal kita seorang. Tak ada siapa boleh tolong. Tak ada siapa boleh tolong kecuali diri kita. So we need to learn now. We need to build ourselves up now. But aku yakin semua orang boleh buat. Aku yakin semua orang boleh naikkan dorang punya level of confidence. We just need something to trigger saja. Biasalah, macam contoh kan, sebenarnya kalau kita fikir betul-betul lah, kalau kita baca history orang, kalau kita kaji manusia ni, kau dan aku ni, kita ni semua ada super power tau sebenarnya. Cuma mungkin dia tak trigger lagi. Okay, kenapa aku cakap contoh kan? Contoh kita ambil orang yang susah nak diet, orang yang gemuk, kan? Tiap kali dia nak sangat ada fit body, tapi selalunya ada je alasan. Ada je yalah, ni tak boleh lah, tak ada masa lah, makanan time sedap lah, ada je alasan. Dan kita dengar ni banyak kali kita dengar kan, orang nak diet, tahun ni aku nak diet, tapi end of the day tak menjadi-jadi, tengok-tengok tambah lagi besar. Tetapi at the same time, kalau benda kronik terjadi kat dorang, kronik contoh dorang dapat tahu dorang ada mild stroke atau sakit jantung atau apa-apa yang condition dorang yang sama ada
Kalau diorang tak betulkan diorang punya hidup zaman kalau diorang tak hidupkan diorang punya kalau diorang tak hidupkan, apa aku nak cakap ni kalau diorang tak take action apa yang diorang nak buat sekarang ni untuk memperbaiki diorang punya health, diorang akan mati. And truthfully, bila orang dengar benda tu sama antara hidup dan mati, diorang boleh je tukar. Diorang boleh tukar habit, dan tahu-tahu badan diorang lagi fit daripada orang yang biasa. Boleh kan? So what does it mean? Dan banyak kali terjadi. Tu dari segi health, dari segi career pula kan. Dulu fikir aku tak boleh lah kerja, buat kerja sendiri, aku tak reti lah nak berniaga, aku tak reti lah nak cakap dengan orang, aku tak pandai lah. Tapi bila kena buang kerja, tiba-tiba ada bisnes sendiri. Dan Alhamdulillah, kita pun dah ada dengar ada yang berjaya. Apa tu? Apa maksud dia? So sebenarnya, macam aku cakap tadi, kita semua ada power. Kena ada benda yang trigger saja. Tapi takkanlah kita nak tunggu benda tu trigger baru kita nak bergerak. Kan? Kenapa? Kenapa nak bila sampai benda kronik sampai kat hidup kita baru kita nak gerak? Takkanlah sampai macam tu. So kita kena start sekarang. Kita semua boleh buat, percayalah. Aku pun cerita benda, aku cerita pun bukan cerita benda dongeng ke apa. Aku percaya kau pun mesti pernah dengar daripada orang lain. Atau mungkin kau ada kawan atau family atau kenalan yang daripada jauh pernah face benda tu. Daripada tak ada apa, tiba-tiba jadi somebody. Twist kita punya mindset saja. Itu apa aku belajar lah dalam sales kan. Kita punya mindset ni sangat powerful. Kita kena guna betul-betul. Dan kadang-kadang benda desperate ni yang buat kita kita kena anggap macam life or death. Life or death. Hidup atau mati. Kalau aku buat ni aku akan hidup, kalau aku tak buat aku akan mati. Kena fikir macam tu. So bagi aku itu yang akan buat kita rasa ada superpower lah. Sama je dengan video ni kan? Aku buat saja pasal aku nak test, aku nak tengok. Bukan test lah, aku ada vision apa aku nak achieve kan. Tapi dia kena start. Whatever it is, dia kena start. It's not going to be a perfect video now. Dan apa aku cakap ni pun banyak tak ada construct yang cantik kan. Tak ada buat apa-apa. Because I don't know what the future holds. So kita pun, apa yang kau nak buat pun kita tak tahu. Aku pun tak tahu apa akan jadi. Mungkin orang suka, mungkin orang tak suka. Mungkin ada orang tengok, mungkin ada orang tak tengok. Macam mana aku nak tahu? Cara terbaik kena buat. Itu saja. Itu saja. Tapi apa yang aku tahu, apa yang aku betul-betul faham mengenai kejayaan ialah konsisten. Consistency is the key to success. Pernah dengar kan? Nak berjaya kena konsisten. Dan memang sangat betul. Dia bukan siapa kau, daripada mana kau datang. Tak. Dia apa yang kau buat sekarang dan apa yang kau akan buat lama-lama nanti. Itu aku percaya. Bruce Lee pun pernah cakap kan, dia takut dengan orang yang practice 10,000 kali punch, 10,000 punch. Orang yang practice bertumbuk 10,000 kali, dia takut dengan orang tu. Dia punya lethal dia. So it's the same thing. Bila kita buat benda ni, kita spend 10,000 hours. Pernah dengar tak? If you spend 10,000 hours on your craft, dan apa yang kau buat sekarang, you will be unstoppable. Jadi macam aku ni, inspirasi ialah Thomas Edison.
Kalau kau tahu siapa Thomas Edison, bagus, Alhamdulillah, maksudnya kau orang pandai. Tapi kalau kau tak tahu, Astaghfirullah. Thomas Edison ialah orang yang buat lampu, kan? Dia dah buat banyak cara, 1000 cara, dan fail. Dia fail 1000 kali, tetapi 1001, yang ke satu tu dia berjaya. Dan tengok kita sekarang. Bayangkan kalau dia stop, bayangkan dia quit ke-5, ke-10, kita mungkin guna lilin kot, kan? Wallahualam. Itu aku cakap, if you do it over and over, persistent, consistent, and nothing can stop you. And make sure apa yang kita buat selalu pun kita improve. By time kita akan improve. Kita akan tengok mana kita boleh perbaiki, mana kita boleh kasih cantikkan lagi, kita craftkan kita punya skill set. Sama juga dalam sales. Bila kau buat sales ni, jangan fikir tahun pertama sahaja. Banyak aku tengok orang tahun pertama dia nak meletup. Oh, tahun pertama aku nak buat beribu, berpuluh ribu, beratus ribu. Come on lah, that's bullshit, man. Tak ada orang buat macam tu, kan? Kalau orang tu berjaya, tahun pertama dia buat, maksud jadi sales 10,000, 1 juta, whatever lah, big amount. Kau check balik background dia, apa dia punya background sebelum ni, dah berapa lama dia practice, berapa lama untuk dia jadi meletup. So aku boleh cakap diorang dah lama dah. Mungkin diorang dah start 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang lepas. Mungkin just different industry, different company. Sekarang ni baru dah dapat, kerana diorang dah master diorang punya craft. Dalam sales pun kita kena master kita punya craft. Dan craft kita bukan produk. Dalam sales, craft kita bukan produk. Craft kita ialah belajar orang, belajar memahami orang. Itu craft kita. Lagi cepat kau belajar, lagi cepat kau memahami tentang seseorang, lagi senang kerja kau. Pasal sales ni dia banyak sangat cabang. Yelah kau deal dengan manusia, kan? Kau punya ya dengan aku punya ya lain. Kan aku cakap tadi, they're similar but we are not the same. We might love this similar team, but our feelings might be different, our experience might be different. So belajar teknik, cara nak cakap, cara nak tengok body language. Body language maksud verbal. Kalau nak advance lagi, belajar NLP, Neuro Linguistic Programming. Banyak benda, cara nak present, cara nak lontarkan suara, cara nak cakap confident, cara nak berjalan, cara nak duduk, cara nak makan. Semua ni plays a part. Cara kita berpakaian, semua ni ada part dia. So it's a journey, and it's a fun journey, because sales ni ialah satu benda yang bila katalah kau dah tak buat sales dalam company tu, kau buat benda lain, you still going to deal with human beings. Kau tak akan deal dengan monyet, kau tak akan deal dengan kerbau, kau deal dengan manusia. So selagi kau ada skill deal dengan manusia, kau pandai berbicara dengan manusia, kerja kau akan lagi senang. Aku banyak kali cakap benda ni, kan? So belajar, baca buku pasal body language. Because body language antara benda yang kau akan dapat information tersirat tau. Belajar pasal body language. Maksud aku tersirat jenis, ada orang, kau pernah dengar tak word is cheap? Kata-kata itu manis,
Kata-kata manis tapi tak semestinya dia betul. Macam politician. Senang cerita, kau tengok politician. Oh, saya berjanji akan tak ada tol, kita akan turunkan, tak ada SST, apa benda semua. Tengok mana kita sekarang. Ayat-ayat manis kan. So this is why kita kena belajar body language. Apa yang keluar dekat sini, dekat mulut kita ni, dengan cara kita interact, body kita bergerak lain. Selalunya yang boleh cari sama ada orang tu nak cakap betul atau tidak, kita tengok body language. So belajar, baca buku, ambil kelas tentang body language kan. Aku ni tak adalah hebat sangat, tapi aku boleh lah baca sikit kan. Aku boleh tahulah sama ada dia ni cerita gebang ke, cerita yo-yo ke, atau cerita betul. Aku ada semalam tengok video ni, ada Otai ni lah. Aku rasa dia ni manager dalam Takaful agency. Pasal dia cerita pasal Takaful kan. Dan cara dia cakap pun orang yang berpengalaman. Dia satu ayat tu, dia buat aku macam, yeah man, I agree with you. Dia cerita pasal sales tips, which is apa yang aku buat lah, apa yang aku buat selalu. Dia kata, aku tak ada masalah nak bagi sales tips kan, aku boleh bagi free. But why? Because end of the day tak ramai yang akan buat. Which is aku fikir balik kan, memang betul lah. Aku dah bagi segala-gala tips yang aku tahu, knowledge aku, dan aku tahu tak ramai yang akan buat. Successful people, dorang ni more on action. They will stick to one thing and they will do it over and over again. Macam aku pun, time aku buat sales, aku punya handling objection, aku punya cara call, cara aku present semua, aku tak ada banyak cara. Aku ada 1-2 cara saja. Jumpa orang ni, aku akan cakap sama saja, cuma mungkin lenggok dia lain. So that is very interesting tau. Success chosen by few. Only few choose to be successful. Hanya segelintir saja memilih untuk jadi successful. Dan ini sangat benar. Sayang kalau kita tak maximiskan kita punya potential. Kita tak maximiskan masa kita bila buat sales. Lagi-lagi kalau you buat 100% commission. Pasal you boleh gain, you punya income banyak. Ya Allah, banyak. Rugi kalau you buang masa, tak buat apa-apa, melepak sembang, buang duit sahaja. Baik you jadi kerani lagi elok. At least by end of the month, you ada lah income tu. Kalau you dalam bidang sales, maximiskan you punya commission tu, maximiskan you punya masa tu. Because tak lah, itu bagi aku lah, itu yang apa aku nampak. Dan setiap kali aku nampak kan, setiap kali bila aku dalam sales, aku dah ada satu vision yang aku nak jadi orang top. I will be number one is my target. I will be the best. I will at least menang award. Tak kisahlah, maybe it's not the agency award, maybe it's not the company's award, tapi at least monthly pun tak kisah, janji aku ada menang. Itu aku punya mindset. Kalau kau tak ada mindset macam tu, rugi. Kalau kau baru, kau tak tahu apa-apa, kau start ada that kind of mindset. Because benda tu boleh membantu kau, membantu gila lah. Because dalam sales ni, dalam agency ni kan, tak ada siapa akan tolong kau. Kau berdiri seorang. Kau punya manager, kau punya colleague, semua ni kan, dia akan membantu kau selagi kau memberi diorang benefit. Maksudnya you bring the sales in, then diorang akan tolong kau. But if you do not bring the sales, orang pun malas nak layan. Aku pun malas nak layan kan. Aku tengoklah ikut keadaan aku. Kalau aku ada mood nak tolong kau, aku akan tolong. So
diorang pun lebih kurang sama. Tak semua, mungkin ada yang betul-betul ikhlas kan, tapi seikhlas-ikhlas pun duit kena cari juga, duit pun kena tampung anak bini. Kalau kau tak produce apa-apa, buang masa, baik aku cari orang yang boleh produce. Tak kisahlah, RM1 pun RM1 lah daripada kosong. So yeah, be a producer man, be a top producer man. Kau jangan buang masa lah, lagi-lagi kalau kau muda ni kan. Time ni lah buat duit, time ni lah kau kenal ramai orang, buat kawan, buat ramai kawan, buat banyak kawan. Because sales ni antara salah satu kerjaya yang kau boleh jumpa bermacam-macam jenis orang, bermacam-macam jenis background, dan sangat menarik. Lagi-lagi kalau kau ambil advantage ni. Jangan anggap kau kena menjual ke, tak, because it's a relationship punya game ni. Sales is about relationship. Itu apa yang aku percayalah. Jangan apa-apa hal, bagi aku, kau jangan sombong, kau jangan kau belagak, kau terror lah. Because ada orang lagi terror, ada orang lagi hebat. Tak perlu kau nak brag tentang diri kau, aku dapat ni kereta aku, rumah. Kau tak payah nak tunjuk kau punya kemewahan. Because ada orang lagi besar, lagi sangat sumpah besar daripada kau. Tapi bila kau cakap dengan orang besar macam tu, dia kata, aduh man, kau ni kan masih lagi banyak belajar, masih lagi banyak kena belajar kan. Relax, dan tak ada apa nak dikejar kan. Janji yang paling penting, kau jaga kau punya kesihatan, kau punya health, kau punya mindset. Dua benda ni kau kena jaga. Tak kisahlah kau industri mana-mana kan. Tapi aku selalu cakap, dua benda ni, your health and your mindset. So yeah, take care of it man. Tengok apa kau makan, tengok balik apa yang kau makan, tengok cara kau punya schedule, your life schedule, your circle. Speaking of circle kan, circle kita pun main peranan penting juga tau. Circle kita akan sama ada membantu kau atau dia akan menjatuhkan kau. Dan kadang-kadang kita tak tahu siapa yang akan bantu kau kan. Macam aku kelakar lah, aku tengok kan dalam circle aku, dalam aku punya life kan, bila kau tengah, when you are somebody, kita punya circle ni akan ubah, akan sentiasa ubah. Dia tengok level kau mana. Kalau kau level rendah, kebanyakan kau punya circle akan rendah, orang-orang yang same level. Tapi bila kau dah level up, kau punya circle pun orang-orang yang same level as you. Kau jarang kau akan lepak dengan orang yang sama circle, because satu, mindset dah lain, kau punya goal dah lain. Itu pun main peranan. Bukan nak cakap kita lupa kawan ke apa, tak. Bukan, because priority dah lain kot. Aku rasa lah, bagi aku rasa circle aku ubah pasal priority aku dah lain. Dulu aku nak ni, sekarang aku nak tu. So it's different. Cara dah berfikir pun dah lain. So kau tak boleh gel sangat. Macam aku jarang lepak dengan budak-budak sekolah aku. Aku pernah. Cuma aku rasa macam dah gap dia dah terlalu besar. Aku boleh lepak, tapi tak boleh lepak lama. Aku dah tak boleh buat aktiviti macam diorang every night kena nak lepak. Aku dah tak boleh. Aku rasa macam bukan pasal diorang tau, ni pasal diri aku. Aku rasa aku rather spend time masa tu untuk buat benda yang boleh bagi aku value. Itu akulah. So yeah, aku rasa it depends dengan apa yang kau nak sebenarnya. Kalau if you have so much to give and you have goals that is so big, aku rasa kau pun akan
cari, atau kau ambil masa yang kau ada tu, kau maximizekan betul-betul kan. Itu apa yang aku buat lah. Tapi itulah kekurangannya, kau dah tak keep in touch dengan kawan kau lah. Kau lebih kurang macam mengasingkan diri lah. Sedih juga tau, because tak tahulah, kadang-kadang rasa macam lonely pun ada kan. Pasal kau nak cakap dengan orang pun kau tak tahu siapa kau nak cakap, because tak ramai orang akan faham. Tak ramai orang akan jelah face apa yang kau tengah face sekarang. So kawan baru aku ialah kau lah. Kau lah kawan baru aku ni. Apa yang aku boleh meluahkan perasaan kan. Yalah, kita ada Allah, betul, kita doa. But sometimes aku rasa aku nak reach out juga, nak give juga kan. Okay lah, aku ni gerak sekarang.